لنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ibrahimiyah, seterusnya ahli-ahli qaryah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya kali yang kedua pada hari ini. Cuma hari itu mai waktu subuh, hari ini mai waktu maghrib. Dan malam ini kita nak cerita sikit berkenaan dengan peristiwa yang kalau mengikut tarikhnya dah berlalu 3-4 hari lah. Tapi tak apalah, kita mengambil pengajaran kerana dia merupakan hari yang besar min ayyamillah, daripada hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala besarkan, Al-Isra wal Mi'raj. Jadi kita nak memperingati sedikit. Setiap tahun saya rasa kita memperingati peristiwa besar ini, dan kita mengambil pengajaran setiap tahun. Setiap tahun kita akan jemput orang mai bagi kuliah, mai bagi ceramah berkenaan dengan Isra Mi'raj ini. Dan pengajaran yang kita dapat dari peristiwa ini banyak dan cukup besar. Satu hari yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun kena besarkan dia. Kita jangan jadi iblis. Iblis ni dia tidak boleh akur dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok, perempuan juga lah sekali, kalau kita tengok iblis la'anatullah ini, dia tak pernah buat jenayah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sembah Allah Ta'ala dan dia tidak pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silap iblis ini dia tidak akur dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu membesarkan Adam lebih dari dia. Sedangkan ia merupakan ketetapan ataupun sunnatul ilahiyah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala cipta Nabi, Allah Ta'ala buat Nabi yang sebahagian Nabi lebih mulia dari Nabi-Nabi yang lain. Allah Ta'ala cipta tempat, Allah Ta'ala buat sebahagian tempat lebih mulia dari tempat-tempat yang lain. Allah Ta'ala cipta malaikat, Allah Ta'ala jadikan sebahagian malaikat lebih mulia dari malaikat yang lain. Allah Ta'ala cipta masjid, Allah Ta'ala sebahagian masjid lebih mulia daripada masjid yang lain. Itu namanya sunnatul ilahiyah. Dan kita kena akur, tunduk dan akur dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis silap dari dekat situ. Maka dengan sebab itu kita membesarkan hari-hari yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dia sebahagian daripada taqwa, taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya malam ini kita nak sekadar nak isi di antara maghrib dan isya saja. Peristiwa ini kalau kita nak bedah secara teliti, tafsil satu saya rasa tak ada. Dia ada kitab dia, kalau buat daurah barangkali makan masa 2 hingga 3 jam. Jadi bukan satu masa ataupun wacana yang sesuai pada malam ini. Saya nak ringkaskan, kalau boleh ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini, terutama berkaitan dengan batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita berada dalam keadaan yang sedih, amul husni. Sayyidatina Khadijah diambil Allah Subhanahu wa ta'ala, isteri yang setia. Sebelum itu Allah Ta'ala ambil Abu Talib, tempat berpautnya Nabi SAW setelah tak ada ayah. Nabi tak ada ayah. Kerana memang ciri-ciri Nabi akhir zaman yang tertulis dalam kitab-kitab, memang tak ada ayah. Kerana apa? Kerana bila Allah Ta'ala nak supaya Nabi bila ada apa-apa musibah, ada apa-apa masalah, tak perlu lagi nak sebut ayah. Terus sahaja menyuruh Allah, sikit-sikit Allah. Sebab itulah ketika mana perjalanan Nabi ke Busra Syam bersama dengan Abu Talib,
Sebahagian dari tanda kenabian itu telah ada walaupun waktu itu Nabi belum lagi usia baru berapa, tak besar dan sangat lagi pun. Patri tersebut melihat tanda kenabian yang ada pada Rasulullah SAW. Pada tanya kepada Abu Talib, ini siapa? Dia kata, ini anak aku. Dia kata, mana ada kalau dia Nabi akhir zaman tak ada ayah. Dia baca dalam kitab-kitab yang sebelum ini, dalam kitab-kitab Samawi, kutub Samawiyah memang tidak ada seorang Nabi akhir zaman tidak ada ayah. Selepas tidak ada ayah, Allah Ta'ala ambil pula mak dia, ibu dia, Sayyidah Aminah. Selepas itu tumpang kasih dengan Tok Wan, Allah Ta'ala ambil pula Tok Wan. Selepas ambil Tok Wan, ambil pula Pak Nagan, lepas itu ambil isteri. Ditambah pula ketika itu Sayyidina Jibril alaihissalam tak main jumpa Nabi, putus wahyu lama, menyebabkan musyrikin Makkah duk ejek Nabi. Tuhan hang tinggal hang dah, Jibril tinggal hang dah. Kedudukan Nabi pada waktu itu di mata musyrikin berada pada tahap yang sebawah-bawahnya, sehingga Allah Ta'ala menaikkan Nabi setinggi-tingginya. Jadi Isra' Mi'raj ini bukan kelebihan untuk Nabi sahaja. Kita menumpang tuah Nabi SAW. Keberkatan tersebut, hadiah yang Nabi terima pada malam tersebut melimpah sampai kepada kita umat Muhammad SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala menganugerahkan satu anugerah yang besar pada malam tersebut. Syekh Muhammad Tawali Asy'arawi rahimahullah ta'ala disebut, kalaulah seorang bos, seorang ketua, CEO, apa-apa jawatan lah besar-besar tu, kalau benda kecil-kecil dia pakai bosman lah. Dia masuk dalam pejabat, dia nak suruh buat apa, nak baca ayat teh pagi-pagi sampai tak ada menyorok, dia tekan saja telefon yang ada atas meja lah, baca ayat kopi mai kan, main roti 2-3 lebih kan, lagu tu ya. Pasal apa tuan-tuan? Benda tersebut kecil, tapi bila projek menelan berjuta-juta, bilion, dia akan suruh masuk dalam pejabat, mai jumpa aku berdepan, face to face. Sama macam Nabi SAW, Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada Nabi dan juga umat di pada malam tersebut salat. Maka Allah Ta'ala nak supaya dia naik sendiri. Maka perjalanan daripada Baitullah, Masjid Subhanallazi asra bi'abdihi laylan, Subhanallazi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi pada waktu malam. Asra dengan makna malam juga, memperjalankan pada waktu malam bi'abdihi, hambanya iaitu Muhammad, laylan. Orang belajar bahasa Arab dia tahu laylan satu kalimah, laylatan satu lagi. Bila disebut dengan laylan maknanya dia tak ambil masa banyak. Laylan ini bukan malam penuh, dia sebahagian malam sahaja. Malam penuh ni mula daripada start maghrib tadi, masuk maghrib sampai esok masuk subuh, itu disebut sebagai malam yang penuh. Malam penuh ni Arab tak kata laylan, dia kata laylatan. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala guna laylan, maknanya apa? Sebahagian malam saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Semua ada 3 checkpoint, tiga keadaan, 3 pergerakan. Daripada Masjidil Haram naik Masjidil Aqsa, makin dekat Nabi dengan Allah. Naik pula ke langit, makin dekat dengan Nabi dengan Allah. Situ Jibril tinggal Nabi. Jibril kata, hak kena boleh masuk surau yang ni. Ya kau ya wahai Rasulullah boleh masuk surau saja. Tapi yang tidak di mana? Nabi SAW kata, takkan seorang kekasih ingin meninggalkan kekasihnya. Maka jawab Jibril, engkau ke depan, aku makin dekat dengan Allah. Kalau aku pergi ke depan, aku akan terbakar. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua ada beberapa pergerakan,
ada 3 pergerakan yang mendekatkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, kalau nak dekat dengan Allah memerlukan kepada 3 gerakan. Apa dia 3 gerakan tersebut? 3 gerakan tersebut, yang pertama berdiri, gerakan kedua rukuk, lepas rukuk gerakan ketiga sujud. Masa sujud Nabi SAW kata apa? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya hamba ini dia akan dekat dengan aku, paling dekat dengan aku bila wa huwa sajid, ketika bersujud. Waktu sujud tu dah boleh doa lah sikit. Kalau sembahyang seorang bagi panjang sikit tak mau sujud tu. Kan? Biar sikit belakang tak payah lah. Dekat awak belakang, awak belikat lah, apa tu tak payah. Cuma waktu sihat lah buat bagi banyak lama sikit. Nanti waktu sakit tak boleh buat panjang pun, Tuhan banyak pahala lama. Pasal Nabi SAW kata, seseorang yang waktu sihat dulu dia buat taat dia, kelebihan fadilah tertentu, dia istiqamah, kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahiha, akan dibayar pahala sebagaimana suatu ketika dahulu dia sihat. Satu masa ketika dahulu dia melakukan dengan sempurna waktu dia dalam keadaan sihat. Sama orang ni ada main masjid ni. Satu masa aku terlantak atas kaki, tak boleh pergi mana awal dulu. Allah Ta'ala bagi pencet penuh. Ada orang yang pencet penuh lah, pencet penuh 60%. Hak ni tak, Tuhan bagi kata misluma, maknanya penuh. Misluma kana muqiman sahiha. Orang gajah dia main, dia main gaji. Nanti Tuhan banyak, dia tak boleh main pun, pasal dia duduk main dah dulu. Ni waktu sakit, baru nak main masjid, tak boleh kena nak pergi lah teringin semua. Tak boleh pergi lah. Waktu tu dia minta pencet, bayar. Mana ada orang bayar pencet, tak ada. Kena kerja dulu, baru dapat pencet. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemuncak kepada Isra wal Mi'raj ini juga antaranya Allah Taala nak melengkapkan mukjizat yang Allah Taala pernah kurniakan kepada nabi-nabi yang sebelum ini. Tuan-tuan tengok, nabi-nabi yang sebelum ini Allah Taala berikan kelebihan mukjizat mereka. Apa kelebihan mereka nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Semua Tuhan himpun bagikan Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi dulu lagi. Untung dari umat Nabi Muhammad ni semua kita tak asal betul. Barangkali kita kerana kita jarang baca sirah, barangkali kerana kita jarang baca tentang kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, syama'ilnya dan sebagainya. Tapi kelebihan umat Muhammad ini sangat besar. Nabi Musa pernah apply nak jadi umat Muhammad bila tengok kelebihan banyak orang. Tapi Tuhan tak luluhi. Nabi Musa apply tak luluhi. Kita apply pula luluhi macam tu kan. Jadi semua kelebihan tersebut Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaulah Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang yang mati, disebut sebagai Isa al-Masih. Isa al-Masih ni sebab dia sentuh dia jadi, dia kepai pasir, kepai dia minta jadi emas, jadi mati. Orang yang mati dah ditepuk-tepuk dengan izin Allah, hidup. Nabi kita Muhammad SAW boleh menghidupkan benda yang bukan jenis hidup. Nabi kita Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, baginda Nabi Isa menghidupkan sesuatu yang memang jenis hidup. Manusia sebelum dia mati, dia jenis hidup lah, memang dia jenis hidup. Nabi kita Muhammad menghidupkan sesuatu yang jenis mati. Batang pokok tamar, lebih buang batang pokoknya orang bukan jenis hidup, jenis mati. Nyawa pun tak ada. Nabi kita boleh bercakap dengan dia, Nabi kita boleh pujuk dia. Dia menangis dan teriak, mengadu dekat siapa? Mengadu dekat Rasulullah SAW. Binatang unta pernah mengadu kepada Nabi SAW. Rahman, Nabi dia rahmat, kasih dia hebat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat. Rahmat ini penuh kasih.
Nabi itu sendiri rahmat. Sebab itu Nabi dibedah dada dia sebelum disorok. Dibedah, disucikan dan dibuang bahagian syaitan. Disebutkan dibuang bahagian syaitan. Apa maksud bahagian syaitan? Ada orang yang menyangka bahagian tersebut kalau tidak dibuang menyebabkan Nabi berpotensi untuk mendengar bisikan syaitan. Tak betul. Yang itu tak betul. Maka sebahagian ulama kata apa? Dibuang bahagian syaitan itu bermaksud sekiranya tidak dibuang bahagian tersebut, lakana yarhatu syaitan. Nabi silap-silap syaitan pun dia kasihan. Dia akan mengasihi syaitan. Kasih dia cukup tinggi. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pernah diracun dalam di Khaybar. Racun tersebut sahabat yang ikut Nabi makan mati. Nabi Jibril sempat khabar. Ludah, tapi ada titisan air liur yang masuk dalam lekung Nabi, terjun di dalam perut. Maka yang tu racun tu kuat semua. Sebab itu menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Rasulullah SAW mengaku kepada Sayyidina Aisyah. Dia kata, Aisyah, aku boleh rasa lagi kesan sakit pagi racun yang aku kena dulu. Dia pun panggil Nabi, nak test Nabi. Kalau dia ni Nabi betul, dia takkan kenal macam kita mana. Maka Allah kata, kenapa Rasulullah SAW telan juga racun tu? Sikit bukan banyak. Tak mati on the spot, tak wafat on the spot, tapi selepas sekian lama baru wafat. Kerana Allah Ta'ala nak melengkapkan nikmat kepada Rasulullah. Wafatnya Rasulullah sebagai seorang syuhada, syahid, mati syahid. Mati yang dibunuh oleh kaum sendiri, dibunuh oleh racun, itu kan mati syahid. Jadi Allah Ta'ala nak lengkap semua nikmat, termasuk mukjizat. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati. Nabi boleh menghidupkan batang pokok tamar yang telah mati jadi hidup. Lebih lagi Nabi kita, kalaulah Nabi Musa AS boleh membelah lautan, Nabi kita boleh belah bulan. Kalaulah Nabi Sulaiman AS, kalau jarak sesuatu perjalanan seseorang manusia yang biasa sebulan nak pergi satu tempat, manusia biasa kena ambil masa sebulan. Berapa kilometer agak-agak. Bila leke-leke sehari 50 kilo, 24 jam kita jalan. Orang biasa boleh pergi 50 kilo sehari. Jauh sangat tak? Apa 30 kilo bayar. Dah rasa jauh sangat. Sebulan dekat 1000 kilo. 1000 kilo tu kita nak kena ambil masa sebulan. Misalnya Nabi Sulaiman sa'atun 'abiyah, sekejap main lebih. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala bagikan Nabi kita Muhammad SAW lebih laju daripada itu. Dengan kendaraan yang dia buruk, sepantas jilat dia menyambar. Allah Ta'ala melengkapkan nikmat kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala melengkapkan semua mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tu pasal potong lagi jadi Imam Muhammad. Tak lagi nak tambah lagi, baru nak pasal potong. Kita ni tuan-tuan lagi tak rasa sayang dan kasih kepada Nabi lebih dari mak-mak kita, tidak sempurna iman. Lagu mana nak buat ni? Sebelum katup matanya, sebelum habis nyawa, aku kena sayang Nabi lebih dari sayang mak ayah aku. Nabi buat apa kat aku? Mak aku dia berlaku, dia beranak kat aku. Nabi buat apa kat aku? Ayah tuan-tuan, mak tuan-tuan nak sayang dekat tuan-tuan, tuan-tuan nak kena ada di atas muka bumi. Betul tak? Nabi kita tak ada lagi. Masa dia teringat dekat kita tu, masa tu 1000 tahun lebih lagi baru kita nak wujud atas dunia. Dia teriak lah dekat kita. Kalau tidak, kerana perjuangan dia bawa Islam pergi ke Taif, tuan-tuan pun tahu lagu mana boleh bayang Rasulullah SAW. Saya hari ni main masuk Ekon, orang sedia meja orang pula mikrofon start dulu sini mana Ustaz, ceramah lagu gaya lagi dia makan tak tu, tak tahu lah, tak tahu apa.
abang kata layanan pendakwah zaman sekarang kita dah tak tahu mana. Bukan tu bagi tahajud tak malam pun, Nabi bagi tahajud sampai tawar rahmat qadar. Pecah tapak kaki. Ihsan kamil yang paling mulia sekali, tidak ada yang boleh menandinginya. Sampai di Taif, bukan sambut dengan kapet merah, ekon pun tak ada, kapet pun tak ada. Sambut dengan apa tuan-tuan? Sambut dengan ketui batu. Ugai pecah berlimpih, tertakuk dengan darah dalam selimut, dalam ucapan. Waktu tu Jibril main. Jibril ni kawan rapat Rasulullah SAW. Sebab tu bila tak main 2 minggu, tu wahyu putih, Rasulullah tanya, awak tak main? Aku rindu, aku teringat semua kepada kamu. Jibril kata, tak payahlah, aku ni bersayang kepada kamu, tapi aku pun abdul ma'mur, hamba yang diperintahkan, dapat order kamu boleh main. Kalau tak tahu, aku pun tak boleh pergi. Jibril, sayap tu ada 500 lebih, bukan 600. Satu sayap dia boleh kukuh bumi. Main dekat Rasulullah SAW ketika lepas kena pungkai batu. Ya Muhammad, bagi pertunjukkan mana-mana jibal, mana-mana bukit, aku nak cabut, aku nak wakaf, dan aku nak hempuk buat ni. Apakah? Tawaran Jibril. Ingat senang nak jadi Nabi. Bukan senang, tak kena tengalung. Bukan senang, tak kena tengalung keluar darah tu, bukan. Antaranya ialah senang memaafkan, rahmatnya. Jibril tanya Nabi kata, tak payah. Aku berdoa semoga di dalam sulbi mereka ini, yang punggai aku dengan batu ni, semoga keluar daripada sulbi mereka itu benih-benih yang tidak lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu buat masuk Islam ni. Payah tuan-tuan. Kita waktu tu kalau Jibril main, dah lah bini baru mati, pak nakan baru mati. Lepas tu pergi dakwah, kena punggai dengan batu, darah pula. Yang punggai dia bukan orang tua. Dia nak hina Rasulullah sampai tahap semua budak-budak yang punggai. Bayangkan kalau tuan-tuan waktu tu Jibril tanya, mana nak kata apa? Cakap Nabi, gunung Riyang ni tak, gunung Riyang tak cukup pergi bebek orang pula, bukit Lahut yang bebek semua hapuk pergi dia. Tu kalau kita tapi Nabi dah. Itulah Rasulullah SAW. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam peristiwa Isra ini tuan-tuan akan perasan dikaitkan antaranya 2 buah masjid, antaranya lagi 2 Nabi, antaranya lagi 2 umat, antaranya lagi 2 buah kitab. Allah Ta'ala. Saya akhir kesimpulan daripada Syekh Syamah Al-Azhari, seorang ulama besar Mesir. Dia kata dalam tersebut Allah Ta'ala mengikat dua Nabi, 2 masjid, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram qiblat kita sekarang. Masjidil Aqsa pernah menjadi qiblat kita. Allah Ta'ala gantikan kedua buah masjid ini, dan kedua-duanya adalah milik umat Islam. Walaupun siapa yang memerintah, walaupun siapa yang menguasai sekarang, ia adalah milik kita. Dan suatu masa mereka yang buat tanah dekat Masjid Al-Aqsa ini, Yahudi Zionis ini, Allah Ta'ala akan bunuh mereka di tempat itu juga. Dan sebab itu barangkali saya berselisih pendapat sikit dengan tuan-tuan, kut-kut lah. Karena saya berpegang dengan pendapat bahawa Masjidil Aqsa adalah harus untuk diziarah pada bila-bila masa, karena dia adalah milik kita. Kalau tuan-tuan nak selisih dengan saya, tidak ada masalah. Saya lagi dia pegang fatwa sebahagian ulama, dia tak setuju dengan saya. Lepas tu mula tu masa kubah pula dengan saya. Tak mahu lagu tu benar khilaf. Tapi saya berpegang sesungguhnya Masjidil Aqsa diziarahi. Dia kata kalau pergi situ nak kena cop pasport, seolah-olah mengiktiraf Israel. Dulu Nabi masuk Mekah pun sama. Mekah tu pun hak kita. Waktu tu siapa yang jaga? Musyrikin. Nabi pun bawa pasport ya. Nak kena bukan bawa pasport,
buat pasport, cok, solat perjanjian dengan musyrikin seolah-olah Nabi akur dan tunduk. Betul ya tak? Perjanjian Hudaybiyah Nabi tak boleh masuk, tahu tu? Tak boleh masuk. Seorang-orang macam tahu tu pasport tak boleh. Tak boleh masuk. Nabi tak boleh turun tablang ni. Buat perjanjian Nabi bersama dengan jurutulis Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Musyrikin diwakili oleh siapa? Suhail bin Amr. Ni pakar apa ni, orang diplomasi dia. Atau dalam riwayat tersebut Suhail ni orang tengok pun memang orang jenis boleh bercakap, orang jenis pandai berkira. Sebab tu dia tegas bila Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia adalah perjanjian daripada Muhammad di antara Suhail bin Amr dengan Muhammad Rasulullah. Dia kata padam Rasulullah, padam Rasulullah. Lau alimna annaka Rasulullah lataba'na, kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami ikut dah. Lihat kita bergaduh berkelahi pasal apa? Pasal kami tak mengiktiraf kamu Rasulullah. Rasulullah tak padam Ali padam Ali. Sayyidina Ali kata la abhu abada, aku takkan padam. Sayyidina Ali dia ta'zim betul kalimah Rasulullah, kita mau padam. Ada Rasulullah marah ya? Rasulullah marah kerana dia beradab dengan Nabi dan dia menjunjung tinggi kalimah tersebut. Dia kata aku tak akan padam. Siapa yang padam akhirnya? Rasulullah yang padam sendiri. Rasulullah kata Ali tunjuk dekat mana kalimah tersebut yang aku padam. Maka Rasulullah memadam kalimah Rasulullah itu dengan air liur baginda yang mulia. Jadi saya dalam peristiwa Isra ini dikaitkan dua buah masjid ini, maka inilah hak kita umat Islam kedua-duanya sampailah hari kiamat. Maka sesiapa yang ada duit lebih, tak ada halangan, tak ada kekangan, ziarahlah Masjid Al-Aqsa. Ziarahlah Masjid Al-Aqsa, tak ada duit tak payahlah. Ni sahabat ni poket atas pun banyak, poket bawah pun penuh. Di bank pun banyak, di rumah tu dalam tiang kanti pun ada musibat lagi. Tiang kanti dia pun tiang kanti payah, anak nak curi payah ni, anak nak balas payah ni, orang tak tahu tak apa. Boleh pergi ziarah Al-Aqsa. Kemudian Allah Ta'ala mengaitkan dengan dua umat, Bani Israel dengan umat Muhammad SAW. Bani Israel ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, Allah Ta'ala buat mereka ini Nabi-Nabi cukup ramai, banyak. Tapi mereka ni Allah Ta'ala bagi banyak Nabi, tapi mereka gamak bunuh Nabi. Kita hari ini bunuh orang biasa pun jenayah cukup besar, kriminal. Tiba-tiba mereka tanpa segan silu bunuh Nabi dia. Sebab tu mereka rasa mereka mulia sungguh. Pasal apa? Mereka ni banyak Nabi. Syekh Mutawalli Asy'ari kata, itu bukan satu kebanggaan buat bangsa Yahudi Nabi banyak. Bila Nabi banyak, menunjukkan penyakit banyak. Betul tak? Syekh Mutawalli ulama besar Mesir. Dia wafat 1998 kalau tak silap. Kalau tuan-tuan di Mesir, kedai kopi orang letak gambar. Dia biasa ya tuan-tuan. Ulama ni semua pakai kapiah Al-Azhar warna merah. Balun sahabat putih di luar tu pakai warna merah ada ekor. Itu bagi jumpa Al-Azhar. Saya semua ayuh dia tak pakai tak mau ni. Kawan saya sampai-sampai dia berkenan pakai lagu tu dia pakai. Pakai arak umum tanya hukum. Itu tak pakai tak mau ni. Pakaian tu memang pakaian kebesaran ahli ilmu. Syekh Mutawalli ni dia bukan tak mau pakai, kerana dia pernah difitnah. Kerana waktu tu nama dia tengah naik, dia difitnah akan merampas ataupun cuba untuk nak ambil jawatan Syekhul Azhar. Jawatan di Mesir ni antara yang besar pada Syekhul Azhar, Syekh Azhar. Syekhul Azhar tu dia punya taraf dia sama dengan Perdana Menteri. Punya taraf kedudukan dia sama dengan Perdana Menteri. Besar. Jadi oleh kerana dia terima fitnah tersebut, dia kata aku tak mau pakai yang tu. Lalu ni dia pakai peci, kapiah tu boleh lipat warna putih. Kalau pakai jadi macam tu. Betul-betul ni. Kapiah tu lah dia pakai, yang banyak gambar-gambar dia, yang kadang-kadang Arab letak di restoran, letak di kedai kopi. Dan tuan-tuan jangan tu kata tak ketahuan pasal Syekh Mutawalli dengan orang besar, kerana dia satu ulama yang cukup besar. Syekh Mutawalli kata Nabi ramai puak ni bukan tanda mulia. Tanda mereka ni banyak suruh penyakit. Riba, daripada Yahudi, macam-macam penyakit. Sebab tu terpaksa diberikan Nabi cukup ramai.
Abang macam sebuah kampung lah. Dalam kampung tu doktor penduduk 500 orang, doktor sampai 100 orang. Dia kata dalam kampung kami doktor ramai, show. Satu sudut doktor ramai, seolah-olah orang yang berpendidikan mengisi ruang dalam kampung tu. Dari perspektif yang lain, orang tahu penyakit banyak, sebab tu lah doktor ramai. Jadi bukan satu kebanggaan kata Syekh Muhammad ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Taala buat dua umat, dua kitab, Taurat dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini kitabnya sampai ke akhir umat, sampai ke akhir bangsa, semuanya akan berpegang dengan Al-Quran dan syariat yang terakhir. Hatta Nabi Isa pun akan turun suatu masa nanti akan mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Isra wal Mi'raj ini Allah Taala memberikan satu hadiah yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita sebagai umat Muhammad. Apa dia tuan? Salat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bila dia merupakan hadiah yang cukup besar, Allah Taala jemput Nabi untuk ambil jumpa sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu jaga salat. Nabi waktu nak wafat pun sempat lagi Nabi berpesan kepada dia, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Orang waktu nazak ni maknanya dia dah ringkas, ucapan-ucapan yang penting, maknanya wasiat yang penting, betul-betul yang penting. Yang lain dia rasa boleh faham sekali. Apa dia sebut? As-salah, salat, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang lemah di bawah kamu jaga. Ada yang buka restoran tokek, ada orang yang kerja dengan dia, maka jaga. Kadang-kadang ada ibu tunggai, kadang-kadang ada orang miskin, dia belah anak bayar ayuran, semua duduk dalam tu itulah. Kita kadang-kadang dia main sayur sikit, potong gaji, kadang-kadang sedekah, ikut. Dan Rasulullah pesan, wa ma malakat aymanukum, jaga elok-elok. Orang gaji, ada orang gaji, jangan sedekah ikut. Dan jangan tibai sebab ikut. Dan Nabi pesan tu, maknanya orang-orang lemah yang ada di bawah litahan kamu jaga. Pada tempat kamu berpaut, tiba-tiba kamu gunakan kuasa kamu, kedudukan kamu untuk konyak lebar. Ambil kesempatan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak lagi peristiwa yang berlaku dalam Isra ini yang saya tak sempat nak detail satu-satu. Cuma saya nak bagi pengajaran besar dalam peristiwa ini. Jangan anggap perkara ini yang pertama yang termaktub dalam Al-Quranul Karim secara qat'i. Tidak ada siapa di kalangan kita yang boleh menafikan bahawa Isra wal Mi'raj itu berlaku. Pasti berlaku. Yang cerita pula adalah seorang lelaki yang tidak pernah menipu seumur hidup. Nabi tak pernah tipu seumur hidup. Sebab itu khatam nubuwah. Nabi-nabi dulu, tanda kenabian mereka, ada di mana tuan-tuan? Ada di tapak tangan. Ada di tapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatam nubuwah itu ada di belakang. Sebahagian ulama kata kenapa? Kerana Nabi kita Muhammad tengok muka sahaja pun sudah cukup untuk kita beriman. Cukup. Khatam nubuwah itu ada di belakang. Sakelong puyuh ada. Kesan belah dada, malaikat bertiga kali belah dada Nabi. Khadam Nabi pernah cerita, dia kata aku tengok ada kesan belah di sini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka jangan berasa kalau kita hidup zaman Nabi. Kan ada kadang-kadang alangkah indahnya hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rasa kedudukan tuan-tuan dengan iman kita hari ini. Kalau Nabi cerita daripada Masjidil Haram di Masjidil Aqsa, pacak ke atas langit sampai Sidratul Muntaha, makan masa tak sampai satu malam. Tuan-tuan ukur kedudukan tuan-tuan lah. Kalau aku tu zaman tu aku percaya tak? Belum tentu. Kerana dalam peristiwa itu yang beriman ada yang bertambah iman, ada yang bertambah kufur. Kita bukan lagu Sayyidina Abu Bakar.
Dan Abu Bakar semua yes. Nabi habaq semua iman. Digelar pun dengan As-Siddiq. Sebab itu iman Sayyidina Abu Bakar ni iman dia kalau timbang dengan iman seluruh penduduk dunia ni, berat lagi iman dia. Karena apa tuan? Iman. Lau wuzina imanu Abi Bakr bi imani hazihi al-ummah la rajaha imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Jadi belum tentu, belum tentu kita beriman, dan Allah Ta'ala dah sesuaikan kedudukan keberadaan kita ini sesuai dengan iman kita. Karena belum tentu kalau kita hidup di zaman tersebut kita akan membenarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj ini yang inti paling besar sekali ialah as-salah. As-salah tuan-tuan, satu sya'nuha azim. Urusannya besar, perkara yang hebat, perkara yang besar. Nabi terima secara berdepan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itulah tuan-tuan, di samping tak boleh tinggal sembahyang, tuan-tuan kena mengaji ilmu sembahyang itu dengan baik. Supaya apa? Supaya yang pertama mengesahkan salat tuan-tuan dan tuan-tuan. Yang kedua, kita nak supaya Allah Ta'ala terima salat kita. Kalau ada sahaja amalan yang sah tapi Tuhan tak terima. Ada sahaja amalan yang tidak sah tapi Tuhan terima. Ada. Orang perempuan bulan puasa 10 minit lagi nak maghrib keluar haid. Allah Ta'ala terima pahala puasa yang tapi Tuhan tapi badai. Puasanya hari itu tidak sah. Yang penting diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara syarat nak terima apa dia? Dalam kata Zubair Ibn Ruslan. Antara Zubair, siapa sekarang Ibn Ruslan. Dia ada 1000 berapa pin saya tak ingat. Budak-budak kita yang duduk di pondok-pondok pesantren dia faham habis. Awal-awal sekali itu dia ada disebut, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap di kalangan kamu yang beramal tetapi tidak ada ilmu, a'maluhu, amalannya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tak terima. Sembahyang tak? Sembahyang. Betul tak? Betul. Tapi betul itu kerana ilmu ke? Kerana kebetulan betul. Yang tu tuan-tuan dan perempuan nak kena tanya. Sebab benar ni Nabi bukan terima laki-laki. Nabi terima dengan upacara penuh kebesaran. Ismail yang ikut-ikutan. Betul ke buat lagu ni? Betul lah orang semua buat lagu ni. Ikut-ikutan. Kerana dalam syariat kita, Tuhan tidak menerima amalan yang dibuat kebetulan betul. Semuanya mesti dengan ilmu supaya ia betul. Tuan-tuan sendiri tak boleh terima kalau ada budak kita dia nak ambil SPM, buku tak baca langsung, apa tak baca, sekolah pun tak main, rekod disiplin pun teruk. Dia jawab soalan A, B, C, D. Itu orang elok objektif. Dia teka-teka dia bintang-bintang lam yang itu betul semua. Boleh tak kita kata dia berilmu? Dia pun teka kebetulan betul. Takkan sembahyang boleh tak buat lagu. Betul ke lagu ni niat dia? Betul ke lagu ni sujud dia? Betul ke lagu ni sembahyang toharah kita lagu ni betul ke? Betul lah, dah orang semua buat lagu tu. Bukan kerana ilmu, kebetulan betul. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan yang ditolak tak diterima. Saya nak buat satu supaya tuan-tuan boleh bayang. Lepas ni kita tingkatkan ilmu. Saya yakin di sini semua bukan mengaji belaga. Ni saya habaq ni bukan habaq kerana tuan-tuan tak mengaji, supaya orang hak tak mengaji tuan-tuan boleh panggil mai. Bagi penuh surah lepas ni orang dengar fiqh ke, aqidah ke, tasawuf ke, mai mengaji. Supaya apa? Alasannya supaya Allah Ta'ala menerima amalan kita. Risau, saya pun risau. Buat amalan 30, 40, 50 tahun, tengok-tengok di hari akhirat tak ada apa. Saya pergi masjid gerak, sembahyang gerak, apa yang kosong? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebab apa? Bi ghairi ilmin ya'malu. Orang baik tapi ilmu tak ada. Ikutnya
turun no? Sebab ketiga-tiga ini merupakan agama. Kan waktu Sayyidina Jibril alaihissalam main, waktu itu Rasulullah dilingkungi oleh para sahabat. Banyak dalam hadis sebut syadidu bayadin, pakai baju putih semua, rambut hitam, tidak ada padanya kesan sabar. Tanya ma huwa iman, ma huwa islam, ma huwa ihsan. Nabi jawab. Kemudian tanya Allah sekian-sekian, kalau ada beberapa soalan lagi, Nabi malaikat Jibril berbalik. Nabi kata tanya kat Sayyidina Umar, tahu tak sahabat tadi? Itulah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Maknanya tiga ni agama kita. Islam, iman, ihsan. Itulah tu fiqh, aqidah, tasawuf. Itulah iman, aqidah, Islam, fiqh, ihsan, tasawuf. Jadi belum ada siapa tu kata tasawuf macam ayat ajar. Maknanya dia tak tahu ni, itu adalah agama. Dan agama kita tak boleh bergerak dengan hanya dua, satu tak boleh. Kami fiqh ya, kami pakai syariatnya. Tasawuf kita orang pakai. Maknanya agama pun tak cukup dan tak lengkap. Jibril sedang remind dan Nabi pun bagi tahu bahawa itu adalah agama kita. Tiga-tiga tersebut. Jibril sebut ihsan, apa tasawuf. Nama ya, benda isi nama. Zaman Nabi dulu ada ilmu tajwid ya. Tak, tapi Nabi suruh baca Al-Quran dengan tartil. Mana ada nama ilmu tajwid? Hari ini kau buat nama ilmu tajwid. Ilmu tajwid dia terima lah. Dia tak tengok isi, dia tengok nama ya. Itu masalah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, maka salat yang Nabi SAW terima pada malam Isra wal Mi'raj itu perlu kita belajar dengan baik, dengan sempurna untuk kita mendirikannya. Karena dia ada protokol yang wajib, dia ada protokol yang sunat. Betul tak? Sunat dalam tu kena tahu, apa yang wajib dalam tu tahu, apa yang patai kena tahu. Kalau Tuan Sultan jemput tuan-tuan di istana dia, seminggu lagi nanti betul-betul praktik dah protokol mana wajib, protokol mana sunat. Sampai ke mana nak pakai. Berlatih cakap pula sedikit peta tertukar menjadi batik tertukar peta, marah tunggu. Ni peta main ni nak ngadak. Peta lah, guna peta tertukar dengan batik. Marah tunggu. Kita nak menghadap Tuhan bersama mesti dengan ilmu. Dicukupkan dari itu 8.55 pelajar itu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini insya-Allah dikurniakan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada lebih kurang sebulan untuk berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Taala memurniakan kita sampai kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dan juga insya-Allah Allah Taala memurniakan pengampunan yang besar untuk Ramadan kali ini buat kita semua insya-Allah taala. Saya mohon maaf kalau ada beberapa kesilapan, kekasaran, keterlanjuran dan seumpama dengannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni saya dan juga tuan-tuan sekalian dan juga perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.